Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah masanya untuk kita memberikan sedikit ruang dan juga platform diskusi khususnya melihat kepada perkembangan semasa di peringkat serantau untuk minggu ini dan juga malam ini kita ingin memberi fokus kepada khususnya melihat kepada perkembangan teknologi dan juga inovasi dalam bidang dan juga industri pertanian. Kalau kita lihat kepada 2 ataupun 3 tahun lepas apabila seluruh dunia dilanda oleh impak pandemik, khususnya kita melihat kepada sektor pertanian juga tidak terkecuali menerima tempiasnya. Kalau dilihat kepada bekalan komoditi makanan di pasaran terjejas teruk dan juga usahawan ataupun pengeluar berdepan dengan cabaran untuk membekalkan produk pertanian khususnya semasa tempoh yang cukup sukar pada waktu ini. Namun bergerak ke hadapan kita bercakap tentang fasa endemik hidup bersama dengan COVID-19 sudah tentu industri pertanian perlu terus dibangunkan dan juga perlu digerakkan kerana ada potensi sektor pertanian dapat digandakan melalui inovasi dan juga teknologi dan juga pada waktu ini kita akan ingin melihat kepada jaminan sekuriti makanan secara di peringkat tempatan dan juga di peringkat serantau. Jadi untuk waktu ini boleh saya nak terus bersama dengan dua panel yang cukup hebat untuk waktu ini dan sudah tentu yang setia bersama dengan agenda Awani Asia adalah Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada kumpulan media Cina CMG. Zhang Hong ni biasalah berkongsi perspektif dan juga pengalaman China dalam pelbagai topik yang Zhang Hong kongsikan kepada kami. Waktu dan juga malam ini kita nak minta Zhang Hong berkongsi sedikit pengalaman daripada China untuk melihat kepada inovasi teknologi dalam bidang pertanian dan juga pada waktu ini kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof. Prof adalah pengarah daripada Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan daripada Universiti Putra Malaysia. Prof, kalau boleh pada waktu ini saya nak mulakan dahulu diskusi agenda Awani Asia pada waktu ini seperti biasa daripada Zhang Hong. Zhang Hong, kongsikanlah kepada kami khususnya melihat kepada pengalaman China pada waktu ini kerana saya difahamkan ketika ini sedang bermulanya musim bunga dan sudah tentu bagi usahawan yang terlibat dalam pertanian begitu sibuk untuk melakukan dan juga ini adalah fokus dan tumpuan yang mereka beri sedikit tumpuan. Mungkin pada waktu ini, kalau tahun lepas Melur ada kongsikan khususnya melihat kepada pertanian di luar bandar, di Bandar Kashgar, mungkin ada cerita yang boleh dikongsikan pada waktu ini daripada Zhang Hong khususnya melihat kepada teknologi dan juga inovasi yang dilakukan oleh China khususnya melihat kepada industri pertanian. Ya, terima kasih Fauzi. Sebenarnya kalau sekarang memang sudah masuk musim bunga, iaitu untuk menanam untuk tahun baharu. Tapi justru di Beijing pada minggu lalu, salji turun lagi. Dan tapi hanya 2 hari sajalah. Kerana suhu sebenarnya sudah meningkat cepat. Dan oleh itu semua salji mencair dengan cepat juga. Dan bagi petani di kawasan ini, khususnya di bahagian utara yang boleh dikatakan amat kering, di China. Boleh dikatakan ini sudah boleh menjadi satu isyarat iaitu nanti rezeki akan melimpah pada tahun ini juga. Kerana kalau nanti ini akan menyediakan air kepada tanah, nanti mereka akan menggalakkan menanam bahan makanan untuk tahun ini lagi. Dan sebenarnya kalau bagi China sudah 7 tahun pengeluaran bahan makanan melebihi 0,6 triliun kilogram. Dan ini kalau di China kebanyakan bahan makanan adalah beras dan gandum. Kita tahu kalau orang China makan nasi dan macam mie atau mantau. Dan kalau dalam gandum dan beras ini pengeluaran China sudah mencukupi. Tapi kalau China masih mengimpor kira-kira 100 juta tan macam kacang soya atau jagung atau berbagai bahan makanan yang lain untuk bidang yang diperlukan untuk pertanian yang lain macam peternakan atau bidang yang lain lah. Dan oleh itu sebenarnya kalau pasaran antarabangsa juga akan membawa pengaruh yang cukup besar kepada keselamatan bahan makanan di China punya. Oleh itu sebenarnya kalau keselamatan bahan makanan selalu ditegaskan oleh pemimpin kerajaan China punya, khususnya pada tahun ini kita tahu kita menghadapi situasi antarabangsa yang cukup kurang stabil. Macam pandemik masih menular, tapi kalau perang tercetus di Ukraine dan Rusia, kita tahu kalau macam pengeksportan gandum dari Ukraine dan Rusia menduduki kira-kira 30% di seluruh pasaran antarabangsa.
Oleh itu kita boleh dibayangkan kalau pada tahun ini sebenarnya itu bekalan bahan makanan di seluruh dunia akan kekurangan. Dan justru seperti apa yang dikeluarkan satu pengajian yang dikeluarkan oleh Pusat Pembangunan Global yang beribu pejabat di Washington, dia katakan kalau sekatan terhadap Rusia tidak dibatalkan, nanti tahun ini akan terdapat lebih 40 juta orang di dunia ini akan berada dalam keadaan miskin. Kerana kita tahu bukan hanya itu kekurangan bahan makanan. Kalau perang dan sekatan terhadap Rusia buat masa ini sudah meningkat lagi juga. Macam harga baja kimia dan juga tenaga, ini semuanya akan membawa pengaruh atau impak yang besar kepada pengurangan bahan makanan. Dan kalau bagi PBB juga sudah mengeluarkan satu amaran, iaitu tahun ini akan terdapat lebih 44 juta orang di seluruh dunia akan kelaparan. Dan oleh itu sebenarnya kita boleh memahami untuk menjamin bekalan uh, keselamatan bahan makanan sudah menjadi satu misi atau tugas utama bagi berbagai negara. Kita tengok sebenarnya seiring dengan perkembangan situasi, berbagai negara termasuk macam Argentina atau Indonesia, mereka juga mengeluarkan dasar yang untuk menyeka ekspor bahan makanan. Dan ini kalau sebenarnya akan membawa impak yang lebih serius kepada macam di Afrika, di Asia Barat, mereka sekarang sudah dalam keadaan miskin dan kekurangan bekalan bahan makanan. Dan bagi Eropah sendiri sebenarnya juga sekarang sudah menghayati impaknya. Dan kalau harga macam roti di sana sudah naik, dan kalau di beberapa negara di Eropah sudah kelihatan penduduk mereka terburu-buru mencari, membeli dan menyimpan tepung gandum. Dan ini sudah mengeluarkan satu amaran kepada kami. Kita perlu secepat mungkin menyelesaikan berbagai peristiwa antarabangsa yang akan membawa pengaruh atau impak yang cukup besar kepada keselamatan bahan makanan global. Kita mahu bergerak kepada fasa peralihan kepada fasa endemik hidup bersama COVID-19. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan pemulihan daripada industri pertanian. Sejauh mana pentingnya inovasi dan juga teknologi moden perlu dilakukan dan juga perlu digalakkan penggunaannya, khususnya melihat kepada industri pertanian ini perlu kalis kepada bencana, kalis kepada pandemik, kalis kepada krisis global pada waktu ini, Prof. Ya, memang daripada Encik Zhang tadi bahawa memang akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga pada masa sekarang ialah krisis antara Rusia dan Ukraine telah meningkatkan harga barangan makanan yang melampau. Jadi sekarang ni kita akan bergerak daripada pandemik kepada endemik. Jadi penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian adalah sangat penting untuk menjamin security makanan serta meningkatkan produktiviti hasil dari sektor pertanian. Teknologi moden dapat meningkatkan produktiviti seperti mana kita menggunakan jentera ataupun mekanisasi dalam peladangan, smart farming ataupun pertanian pintar, Internet of Things, dan juga sistem pertanian secara indoor farming. Ini semua akan dapat meningkatkan kecekapan pengurusan ladang seperti penanaman, pengurusan penyakit dan perosak, pembajaan, penuaian dapat dijalankan dengan cekap serta dapat meningkatkan secara langsungnya produktiviti dan juga pada masa yang sama dapat mengurangkan kehilangan hasil semasa penuaian. Di samping itu juga penggunaan teknologi moden untuk teknologi moden dalam sektor pertanian dapat mengurangkan keperluan tenaga buruh yang ramai.
kita ada masalah dengan tenaga buruh yang bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Jadi sebab itu begitu juga untuk menangani pandemik, menangani masalah perubahan iklim, maka kita perlulah berusaha untuk menangani masalah ini walaupun kita menghadapi perubahan cuaca seperti hujan yang tak menentu dan juga peningkatan suhu, kepanasan yang terlampau terik, tapi kita perlulah menangani masalah ini seperti mana UPM, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan, kita telah berjaya menghasilkan varieti padi baharu, iaitu Putra 2, yang mana varieti padi ini berhasil tinggi dan pada masa yang sama ianya toleran kepada submergen. Submergen maksudnya ianya varieti ini tahan dalam keadaan tenggelam di dalam air masa peringkat vegetatif 10 hingga 12 hari. Kalau varieti yang biasa, ianya dalam masa tempoh 5 hari dia akan mati, tetapi varieti baharu yang diperkenalkan oleh Itafos, UPM dapat menangani masalah sekiranya berlaku banjir kilat, banjir yang tak menentu dan sebagainya, maka varieti ini adalah sangat sesuai ditanam di sawah-sawah ataupun kawasan-kawasan yang selalu dilanda banjir, musibah banjir. Begitu juga kita juga maknanya dalam usaha untuk menghasilkan varieti padi yang tahan kepada kemarau. Kita juga sudah menghasilkan varieti Putra 1 yang mana berhasil tinggi dan rintang kepada penyakit karah. Jadi teknologi moden ini adalah sangat penting untuk memastikan produktiviti pertanian dapat ditingkatkan dan pada masa yang sama ianya menjamin kepada sekuriti makanan negara. Zhang Hong, mungkin pada waktu ini saya ada terbaca dalam satu laporan ataupun artikel yang dikongsikan oleh rakan-rakan Zhang Hong, khususnya melihat kepada teknologi drone yang mana merevolusikan industri pertanian, khususnya melihat kepada satu kawasan yang disebut sebagai Pekan Jiangxiang yang menjadi tempat pertama yang mengendalikan tanah ladang melalui teknologi pintar di Provinsi Jiangxi. Dan difahamkan sewaktu musim penanaman penggunaan drone semakin popular dan juga mendapat tempat dalam kalangan usahawan ataupun daripada petani. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan penggunaan teknologi moden dan juga teknologi baru yang diperkenalkan bagi memajukan industri pertanian khususnya di China. Zhang Hong. Ya, sebenarnya kalau sekarang drone digunakan sudah boleh digunakan secara besar-besaran, cukup meluas. Khususnya di macam bahagian timur laut China atau di berbagai provinsi macam Henan dan juga Shandong merupakan provinsi pengeluaran bahan makanan yang akan besar dan di sana ada ladang yang cukup meluas. Oleh itu, drone sebenarnya mudah digunakan dengan keadaan macam ini. Drone sekarang digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman dan juga digunakan untuk memberi macam baja kimia dan juga termasuk pengaliran air kepada ladang. Dan selain itu, selain drone yang digunakan sekarang sebenarnya kalau macam sistem Beidou yang macam sistem GPS punya Amerika Syarikat, tapi Beidou ini dimiliki oleh China sendiri. Sekarang pun sudah digunakan secara meluas. Macam jentera pembaca sekarang juga boleh dipasang dengan sistem Beidou. Jadi kalau petani hanya perlu dalam macam satu pad dan ada map elektronik, dia melingkungi satu kawasan, jadi jentera pembaca dia akan secara automatik mengalahkan ladang tersebut. Dan kalau di berbagai macam padang rumput di macam Xinjiang juga, kalau sistem Beidou juga sudah digunakan secara luas dalam peternakan.
kalau para penggembara mereka sekarang ada percubaan macam kita tahu kita ada macam jam tangan pintar yang digunakan sekarang kita boleh menggunakannya mengawasi kesihatan kami diri dan berada di mana dan sudah berjalan berapa tapak. Ini sebenarnya juga digunakan dalam peternakan sekarang di Xinjiang. Mereka memasang sistem macam ini pada leher unta. Dan dulu kalau unta di sana selalu hilang kerana terlalu luas kawasannya. Dan akhirnya ketika mereka balik, mungkin ada satu dua unta sudah hilang. Tapi sekarang tengah ada dipasang macam jam leher tersebut lah, yang pintar itu. Mereka dalam handphone atau telefon pintar boleh mengawasi lokasi unta itu atau juga keadaan kesihatan unta. Dan berbagai teknologi yang baru ini sebenarnya digunakan secara besar-besaran di China punya. Mengapa? Kerana memang kalau China mempunyai populasi yang cukup ramai, iaitu 1,4 bilion populasinya menduduki 1/5 di seluruh dunia. Tapi kalau bagi tanah pertanian di China hanya 9% saja di seluruh dunia. Oleh itu kita yang boleh dikatakan hanya meningkatkan kapasiti pengeluaran setiap itu tanah pertanian. Dan mengapa dengan cara apa kita boleh meningkatkan itu kapasiti pengeluaran? Justru dengan inovasi teknologi. Oleh itulah sekarang semakin banyak teknologi baru termasuk drone, termasuk sistem peto, termasuk sistem pengairan pintar, semuanya digunakan semakin luas di China. Prof, mungkin pada waktu ini boleh kongsikan apa yang boleh kita belajar daripada negara luar seperti China. Seperti yang dikongsikan oleh Zhang Hong tadi, kalau di China sudah dilaksanakan pun ataupun telah digunakan pakai teknologi moden ataupun teknologi baru seperti drone dan juga peranti pintar, khususnya melihat kepada bagaimana industri pertanian boleh produktiviti dan juga hasil pertanian dapat digandakan. Mungkin pada waktu ini apa yang boleh kita belajar dan boleh kita ikut teladan daripada China, Prof? Memang banyak perkara ataupun bidang yang kita boleh belajar daripada China, terutama dalam sektor pertanian dan inovasi pertanian. Kita tahu bahawa China mempunyai bilangan penduduk seramai 1.4 bilion dan negara China telah membuat, kita boleh katakan, revolusi pertanian dengan menjalankan projek-projek mega di sektor pertanian dan sekuriti makanan dengan pembiayaan yang besar yang khusus. Dan kerajaan mereka mempunyai hala tuju yang bagaimana untuk menjamin bukan sahaja 1.4 bilion penduduk ketika ini, tetapi mereka juga dengan projek-projek mega ini, dengan perancangan yang teliti, mereka juga memastikan bahawa generasi akan datang akan dari segi jaminan sekuriti makanan adalah terjamin. Dan kita tahu bahawa mereka telah menjalankan projek-projek mega bukan sahaja untuk industri dan sebagainya, tetapi dalam pertanian dari segi bidang tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan, haiwan dan ikan, semua mereka jalankan dengan secara yang berskala besar. Saya, daripada pengalaman saya semasa saya pergi ke China untuk menghadiri mesyuarat dan lawatan kerja tentang penyelidikan, mereka mempunyai program pertanian dan penyidikan yang begitu komprehensif, dan banyak tenaga penyidik dan juga pegawai yang melibatkan diri dalam sektor penyidikan pertanian, dan dapati mereka juga adalah sangat komited untuk mencapai hasil penyidikan yang berimpak tinggi. Saya pernah naik kereta api daripada speed train lah, daripada Beijing
ke Shanghai yang jaraknya lebih kurang 1,300 kilometer menggunakan speed train sepanjang lebih kurang 3,5-4 jam perjalanan. Saya dapati di kiri kanan sepanjang perjalanan terbentang luas ladang-ladang jagung, ladang gandum, sayur-sayuran serta ladang-ladang ternakan yang mana kita dapati jarang sekali lah kita dapati seperti mana belukar-belukar yang tidak diusahakan tidak diusahakan kecuali mungkin hutan simpanan untuk tadahan air dan sebagainya itu kita dapati hutan-hutan lah. Tapi sepanjang perjalanan kita dapati bahawa terbentang luas ladang-ladang dan ladang-ladang tanaman dan juga ternakan lah. Jadi ini sebenarnya kita perlu belajar daripada mereka bagaimana dari segi pegawai daripada agensi-agensi pertanian dan juga penyidik mereka yang begitu committed. Begitu juga ditunjukkan oleh petani-petani mereka. Yang mana petani-petani mereka juga begitu committed untuk memajukan bidang pertanian bagi menjamin security makanan di negara mereka. Jadi pada pandangan saya kita perlu banyak belajar daripada China. Zhang Hong, saya cuma ada lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini. Mungkin Zhang Hong boleh ringkaskan dan menerusi perkongsian khususnya kita melihat kepada tumpuan yang diberikan China khususnya bagi memastikan aktiviti pertanian tidak merosakkan alam sekitar, itu satu. Dan kedua, mungkin boleh dikongsikan tentang pengalaman China untuk mengembangkan ekopertanian untuk memacu industri pelancongan juga dalam masa yang sama khususnya di kawasan luar bandar, Zhang Hong. Ya, sebenarnya kalau dulu dalam pembangunan China juga ada satu tempoh yang itu memotong hutan untuk menjadikan ladang. Tapi pada kira-kira 20 tahun kebelakang ini, kerajaan menggalakkan itu mengembalikan itu ladang menjadi hutan. Dan apa yang kita perlukan ialah meningkatkan kapasiti itu ladang pertanian yang sedia ada seperti dulu saya sudah memperkenalkan. Jadi kalau menurut satu statistik dari atau pengajian dari NASA, dia katakan pada beberapa tahun yang lalu sebenarnya penghijauan di seluruh dunia menambah dan sumbangan terbesar dari China dan India. Tapi ada perbezaan iaitu penambahan penghijauan di China adalah hutan dan kalau di India adalah itu ladang atau tanah pertanian. Boleh dikatakan kalau China sekarang memang amat mementingkan perlindungan alam sekitar dan juga mengembangkan inovasi atau teknologi baharu dalam bidang pertanian. Pada masa itu, kita juga menggalakkan pelancongan. Macam kalau saya dulu di Malaysia pernah menikmati itu Inna Desa. Dan kalau di China sebenarnya, kalau Inna Desa juga sudah menjadi cukup popular. Kita banyak, kalau macam Satria selalu hidup dalam metropolitan dan kalau anak saya pun kadang-kadang dia nak menghayati apa kehidupan di desa. Oleh itu sekarang kita banyak orang memilih pada hujung minggu akan membawa anak pergi ke desa, inap di sana untuk menghayati kehidupan di sana. Bahkan keluarga Satria juga bekerjasama dengan beberapa keluarga yang lain. Kita menyewa satu ladang di desa. Ada petani tempatan dia akan tanya kita mau tanah apa, dia akan tolong menanam di sana. Dan saya juga boleh membawa anak langsung pergi ke sana untuk menanam. Dan kalau sudah ada pungutan yang baik, dia akan setiap minggu mengirim sayur-sayuran yang saya tanam di sana kepada saya melalui ekspres. Dan kalau macam pada musim gugur nanti ada macam sayur-sayuran sudah siap, saya pun boleh bawa anak pergi ke sana untuk langsung memetik di sana. Dan saya rasa ini semuanya merupakan satu kaedah yang amat baik di samping menggalakkan itu inovasi atau teknologi baru, kita juga boleh mengembangkan pelancongan macam Inna Desa ini juga boleh meningkatkan sedikit lagi pendapatan bagi kaum tani tempatan. Okey, Prof, lebih kurang dalam 1 minit akhir ini boleh kongsikan secara ringkasnya apa kerjasama ataupun apa yang boleh kita lakukan khususnya melihat kepada Malaysia dan juga China untuk sektor pertanian dapat diterokai potensi dan juga peluang untuk kedua-dua negara, Prof.
sebenarnya kerjasama antara Malaysia, kerajaan Malaysia dan juga kerajaan China memang telah berjalan sekian lama, dan dari segi sektor pertanian, dari segi tanaman, ternakan dan sebagainya. Dan begitu juga di peringkat Institut Pengajian Tinggi dan agensi penyidikan tempatan dengan universiti-universiti dan institut penyidikan di China. Ini memang kerjasama ini telah berjalan dengan lancar dan sedang dan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Bukan sahaja sebenarnya yang pentingnya kita belajar daripada mereka, tetapi mereka juga ingin bekerjasama dengan kita untuk belajar dari segi pertanian tropika seperti kelapa sawit, getah dan sebagainya. Jadi kerjasama ini seperti mana UPM kita mungkin banyaklah berpuluh dengan agensi universiti dan sebagainya, khususnya Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (TAFOS). Kita menjalinkan kerjasama dengan beberapa universiti di China lah, seperti Hainan University, South China University, di untuk menjalankan penyidikan di bidang ternakan, dengan Yangzhou University dalam bidang penyidikan padi dan sebagainya. Jadi memang kerjasama telah pun berjalan, dan kerjasama ini akan diteruskan bagaimana kita dapat menjalankan penyidikan yang berimpak tinggi lah. Keduanya ialah kerjasama dari segi mengadakan program mobility untuk pegawai akademik, staf sokongan kita dan juga pelajar. Pelajar-pelajar kita hantar ke universiti sana ataupun agensi penyidikan, pertanian dan juga agensi penyelidikan untuk belajar daripada pengalaman mereka, dan juga pada masa yang sama pendedahan di sektor pertanian dan sekuriti makanan. Jadi kerjasama ni sangat baiklah. TAFOS pun menjalankan kerjasama ni dengan giat dengan di universiti, institusi penyidikan dan juga agensi pertanian, bagi kita memajukan sektor pertanian di Malaysia dan juga seterusnya meningkatkan sekuriti tanaman negara. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof, Prof daripada Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan daripada Universiti Putra Malaysia, dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-dua panel pada waktu dan juga malam ini berkongsi sedikit pandangan melihat kepada inovasi dan juga teknologi baharu diaplikasi dan juga digunakan pakai, khususnya melihat kepada pembangunan industri pertanian, dan juga bercakap kedua-dua panel juga berkongsi pandangan khususnya melihat kepada jaminan dan juga dasar sekuriti makanan di peringkat tempatan dan juga di peringkat serantau. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.